Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Yunus Sabri dalam Dunia 11 Pagi. Terlalu banyak negara yang menyaksikan peningkatan mendadak kes jangkitan COVID-19. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, kebanyakan hospital dan unit rawatan rapi kini beroperasi melebihi kapasiti. Menurutnya, situasi bagi tempoh beberapa bulan akan datang dijangka amat mencabar. Malah sesetengah negara sedang menempuh laluan sukar. Sementara itu, jangkitan COVID-19 di Perancis kini melepasi 1 juta kes. Sejumlah 42,032 kes baru dilaporkan dalam tempoh 24 jam lepas. Ia merupakan angka harian tertinggi sejak saringan besar-besaran dimulakan. Dalam pada itu, Scotland memperkenalkan sistem perintah berkurung 5 peringkat. Demikian diumumkan Menteri Kesihatan 1, Nicola Sturgeon. Sistem yang akan dikuatkuasakan bermula 2 November ini melibatkan tahap sifar hingga 4 yang akan diaplikasikan di kawasan berbeza bergantung kepada kadar jangkitan COVID-19. Peringkat tertinggi iaitu 4 seakan perintah berkurung penuh seperti dilakukan pada awal tahun. Syarikat Johnson & Johnson sedia meneruskan semula ujian klinikal bagi vaksin COVID-19 yang ditangguh minggu lalu. Ia susulan seorang sukarelawan program berkenaan jatuh sakit. Melalui satu kenyataan, pihak syarikat memaklumkan rancangan meneruskan fasa ketiga ujian. Bagaimanapun, ia menegaskan tiada sebarang bukti menunjukkan vaksin yang diuji sebagai punca sukarelawan tersebut mengalami penyakit. Sudan menjadi negara Arab ketiga menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tahun ini. Keputusan itu sekaligus bakal mengakhiri konflik antara kedua-dua pihak yang telah berlarutan selama berdekad-dekad. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Sebelum ini, UAE menjadi negara perintis diikuti Bahrain. Trump turut meramalkan Arab Saudi akan mengikut jejak langkah sama dalam masa terdekat. Sementara itu, pejabat Presiden Palestin mengecam dan menolak perjanjian damai Sudan dengan Israel. Senada dengan pejabat Presiden Palestin, pergerakan Hamas juga menegaskan bahawa Palestin sekali lagi ditikam dari belakang. Menurut Hamas, keputusan Khartoum memulihkan hubungan dengan Tel Aviv akan mengancam kepentingan Palestin dan Sudan. Turki dan Greece bersetuju membatalkan latihan ketenteraan bagi menghormati Hari Kebangsaan masing-masing. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Agung NATO Jens Stoltenberg. Menurutnya, kedua-dua negara berkenaan mengambil keputusan yang tepat bagi mengelak insiden yang tidak diingini. Mengikut jadual asal, Greece sepatutnya mengadakan latihan ketenteraan pada Rabu ini, manakala Turki dijadual mengadakan latihan ketenteraan pada Khamis. Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat mengumumkan sukatan ke atas sebuah institut penyelidikan Rusia. Institut itu didakwa mempunyai kaitan dengan perisian hasad atau malware Triton yang digunakan untuk menggodam sistem komputer di loji petrokimia Arab Saudi pada 2017. Menurut Setiausaha Perbendaharaan Steven Mnuchin, institut yang disenarai hitam ialah Pusat Penyelidikan Saintifik bagi Kimia dan Mekanik Rusia. Pemimpin berhaluan kiri Luis Arce menang besar dalam pilihan raya Presiden Bolivia yang diadakan hujung minggu lepas. Pengumuman dibuat Presiden Tribunal Pilihan Raya Salvador Romero. Menurut Romero, Arce memperoleh 55% undi selepas kesemua kertas undi selesai dikira. Bekas Presiden Carlos Mesa pula hanya mendapat 29% undi. Arce dan anggota Kongres yang baru dilantik akan memulakan tugas pada pertengahan bulan depan. Beralih ke bola sepak Liga Perdana Inggeris, Aston Villa tewas 0-3 kepada Leeds United di laman sendiri. Ia kekalahan pertama pasukan itu musim ini. Perlawanan berlangsung awal pagi tadi waktu Malaysia. Dalam perlawanan di Villa Park, penyerang Leeds Patrick Bamford muncul wira apabila meledak 3 gol buat pasukan pelawat sekaligus memastikan skuad bimbingan Marcelo Bielsa memungut 3 mata penuh. Berikutan keputusan itu, Villa kini menghuni tangga kedua dengan mengumpul 12 mata daripada 5 perlawanan. Leeds pula di kedudukan ketiga dengan 10 mata daripada 6 perlawanan. Malam ini West Ham United menentang Manchester City, diikuti pertemuan Manchester United dengan Chelsea. Manakala awal pagi esok, jawara bertahan Liverpool menjadi tuan rumah kepada Sheffield
United. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Tingkatkan kawalan kendiri, jangan leka, terus patuhi SOP, bersama-sama kita bendung penularan COVID-19. Assalamualaikum.